Syekh sentuh tauhid 3 bermasalah. Ustaz setuju ke tauhid 3 bermasalah? Saya kata tauhid 3, sifat 20, sifat 7, sifat 13, sifat apa lagi apa dia lagi tauhid 50. Semua ni ijtihad. Tak ada zaman Nabi. Semua ni benda bid'ah. Semua ni adalah rekaan orang kemudian. Yang mana rekaan ni tauhid 3 ni bid'ah. Sifat 20 bid'ah. Sifat ataupun tauhid 50 bid'ah. Ini semua bid'ah. Maksud bid'ah kat sini adalah benda yang baru tak pernah ada zaman Nabi. Itu bid'ah. Muhdatsat. Benda yang baru yang tak ada zaman Nabi, tak ada contoh dalam zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada tauhid 3. Hang tak payah kata tauhid 3 ada zaman Nabi, tak ada. Tapi pasal apa wujud yang tu? Yang ni adalah ijtihad, pendapat, fatwa orang kemudian yang dia cuba untuk nak bagi rumusan mudah kepada orang nak bagi faham isu-isu akidah. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Asy'ariyah memperkenalkan 13 sifat tu untuk nak mempelajari akidah. Tapi adakah 13 sifat saja tu dah faham akidah habis? Tak, ada banyak lagi. Dalam Al-Asy'ariyah kita ada tauhid 3 juga. Dalam Al-Asy'ariyah kita ada tauhid 3 juga. Apa dia? Yang pertama sekali adalah al-ilahiyah. Kita mesti faham tentang isu hak-hak ketuhanan. Yang kita kata wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. So yang tu kita belajar tentang sifat-sifat ketuhanan. Orang kata jangan belajar tentang sifat. Apa sebab tak boleh belajar sifat ketuhanan? Allah Taala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim dah. Ar-Rahman Ar-Rahim tu sifat Allah Ta'ala. Takkan kita tak belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita nak ni? Betul tak? Kemudian kita belajar tentang isu nubuat. Itu dalam tauhid 3 dalam mazhab Asy'ariyah dia ada nubuat. Belajar tentang Nabi. Apa hak-hak Nabi, macam mana kita nak tahu dia itu adalah utusan Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan yang ketiga ada isu sam'iyat. Isu sam'iyat dalam mazhab Asy'ariyah ialah benda yang kita dengar, kita percaya tanpa tanya. Itu isu sam'iyat. Sebab tu saya tak setuju apabila dulu Ustaz Nur Durus dalam dialog itu bila bincang bab Allah Ta'ala, kita melihat Allah Ta'ala dekat hari akhirat. Dia duk pergi takwil. Allah Ta'ala akan bagi image apa semua. Tak payah. Walaupun kita tahu ada perbincangan, tetapi dalam Al-Asy'ariyah juga mengambil pendapat bahawa isu tu adalah isu sam'iyat. Yang mana cukup Allah Ta'ala bagi tahu kita dalam Quran dan kita tak menghadapi zaman tu, waktu tu, percaya sudah. Kita akan melihat Allah Ta'ala dekat akhirat nanti. Ya, melihat. Sebab apa awak? Macam mana awak tahu? Sebab Allah Ta'ala sebut. Sebab Nabi sebut. Jelas tak Nabi sebut? Jelas Nabi sebut. Macam mana? Tak tahu. Tunggu mati dulu. Tunggu masuk syurga dulu. Sebab orang yang masuk neraka tak dapat tengok Allah. Orang masuk neraka tak dapat tengok Allah. Allah tak mau tengok langsung depa. Dan depa pun tak dapat tengok Allah. Tapi kita masuk syurga, selepas kita dapat banyak-banyak nikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat lagi. Iaitu dapat melihat dia dan Allah Ta'ala redha kepada kita. Dia sebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam Al-Asy'ariyah, dia termasuk dalam kategori as-sam'iyat. Yang kita dengar, tak payah tanya banyak. Jadi, beriman dah lah. Nak tunggu tengok macam mana, tak payah bincang banyak. Tunggu kita mati sekali. Benda tak mati lagi, tunggu mati je dulu. Sebab kita terhad dengan dalil. Ustaz, kita dapat tengok Allah dengan arah tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu benda tu. Arah ke tak? Kita tunggu mati. Sebab alam kematian dengan alam yang kita hadapi sekarang ni tak sama. Kita sekarang ada arah, ada tempat, ada jarak. So kita berbincang tentang yang mana yang kita sedang hadapi sekarang. Tapi bila kita duduk di alam yang berbeza, keadaannya berbeza. Kita duduk di alam barzakh. Alam barzakh tu apa? Alam barzakh, alam di antara dunia dan juga akhirat. Walaupun hang duduk di alam barzakh, hang dapat tengok ataupun dapat dengar tapak kaki orang duduk atas muka bumi lagi. Maksudnya masih ada hubungan dengan dunia ni. Masih ada lagi lah. Hang duduk sakaratul maut. Sakaratul maut tu apa dia? Sakaratul maut tu hang tak mati lagi. Tapi dalam keadaan hang sedang berhadapan dengan family hang, keluarga hang, doktor-doktor waktu tu juga hang sedang menghadapi satu alam yang lain. Jadi ada dua alam pada satu waktu. Dia bukan mati universe semua yang tu lambat ni kita mati universe kita ni. Dalam dua alam, kita duduk dalam dua alam tapi dalam satu waktu. Ada? Kita beriman tak ni? Kita beriman. Asy'ariyah beriman. Ia termasuk dalam isu sam'iyah. Ia termasuk dalam isu yang kita dengar, kita beriman, tak tema banyak. Kita dekat akhirat nanti, kita masuk dekat pada mahsyar. Atau dekat pada mahsyar tu, matahari akan direndahkan sehingga sejengkal kepala. Sejengkal daripada kepala kita. Dan setiap orang semua macam tu. Maksudnya matahari semua dia dekatkan dekat sejengkal daripada kepala dia. Okey, sekarang ni, sahabat-sahabat yang bijak dan budiman, gunakan kepala otak yang Allah Ta'ala bagi kepada antum. Kalau matahari duduk sejengkal atas kepala, apa yang berlaku? Dalam hadis sebut bahawa matahari sejengkal atas kepala dan peluh orang berdasarkan kepada amalannya atas muka bumi. Ada orang yang peluhnya sampai buku lali saja, ada yang sampai lutut saja, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai menutup hidung, ada yang sampai dah bruk. Kalau ikut kepala otak kita boleh percaya tak macam tu? Tak, bukan menggelegak kepala
otak lagi dah. Hancur kita, habis kita, tak ada dah. Kalau ikut logik matahari tu sama macam matahari kita kat dunia ni, kalau duduk sejengkal atas kepala kita ni, dah tak ada kita ni. Hancur habis dah, terbakar dah habis dah. Macam apa dia tahu Frieza dalam Dragon Ball, dia kena Kamehameha tu. Dia Kamehameha tu sampai pecah habis hancur. Macam Majin Buu pun kena juga Kamehameha tu sampai hancur tu. Yalah. Betul. Logik akal kita macam tu. Logik tu. Abu pun tak ada. Betul. Bukan dekat abu. Abu pun tak ada. Kalau ikut logika dunia. Sedangkan interaksi hadis itu adalah berkaitan tentang sama'iyat. Sebab tu Asy'ariyah tekankan 3 benda. Tentang mengenal Allah, tentang mengenal Nabi dan mengenal sama'iyat. Benda sama'iyat. Bila bentak sama'iyat ni adalah isu keimanan. Dia tak ada lain dah. Hang tak payah, hang tak lebih tahu daripada apa yang hang tak lebih tahu daripada utusan Tuhan yang memberitahu kepada engkau. Kita tak boleh nak mereka-reka. Tak boleh. Itu yang dipelajari dalam Asy'ariyah. Tak percaya, hang buka lah buku-buku kita Asy'ariyah yang cerita berkaitan tentang sama'iyat. Itulah yang kita faham. Ilmu kalam perlu menjawab semua benda ke tak? Tak perlu menjawab semua benda. Sebab tu dia ada isu sama'iyat. Sama'iyat ni bendanya senang. Sama'iyat ni benda ni kita kena percaya tak? Kita kena percaya. Bodoh tak bila kita percaya tu? Tak bodoh. Sebab apa kita tak bodoh kita percaya benda tu? Sebab kita percaya pada satu benda yang kita tak jumpa, kita tak hadapi, tetapi ia disampaikan oleh seorang Nabi, utusan Tuhan yang confirm dia utusan dan dia confirm dia tak tipu. Sebab itulah Asy'ariyah kita belajar tentang sifat Tuhan. Dalam Asy'ariyah ni, saya sebut tentang Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni kita belajar tentang sifat Tuhan yang sempurna. Asy'ariyah ni kita nak belajar tentang sifat Tuhan dan kita akhirnya dapat satu keputusan, Tuhan ini sempurna, Tuhan ni tak ada sikit pun cacat celah dia. Itu kesimpulan di dalam mengenali sifat Tuhan dalam Al-Asy'ariyah. Okey, kita dah kenal. Dan bagaimana pula kita boleh kenal sifat-sifat Tuhan tadi? Kita kenal dengan Nabi. Jadi dalam Al-Asy'ariyah kita belajar macam mana kita nak confirmkan tu Nabi Muhammad. Muhammad itu macam mana kita boleh percaya dia adalah Nabi. Apatah lagi kita ni hidup zaman sekarang ni, kita tak jumpa Nabi Muhammad. Kita tak jumpa dengan mukjizat-mukjizat dia yang dulu-dulu tu. Yang kata boleh belah langit ke apa, belah bulan lah, unta bercakap ke. Kita tak jumpa benda tu semua. Macam mana kita boleh percaya Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Utusan Tuhan yang sempurna tadi. Jadi di dalam Al-Asy'ariyah kita belajar tentang sifat-sifat Nabi. Dan adakah Muhammad kena dengan sifat-sifat tu? Lalu diberikan contoh ini dan contoh itu untuk nak mengenalkan Nabi. Bagaimana pula disiplin kita di dalam mempercayai Nabi. Isu mimpi contoh. Asy'ariyah pegang macam mana dalam bab isu mimpi? Dalam bab hadis-hadis yang dikatakan dakwaan daripada Nabi. Macam mana kita nak percaya tu? Betul tak? Yang nak jadi pegangan sungguh-sungguh. Macam mana? Jadi yang tu yang kita belajar. Bila kita dah percaya Nabi sungguh-sungguh, ini ringkasan Asy'ariyah punya style. Kita dah tahu Tuhan, sifat Tuhan. Kita dah tahu Nabi tu. Nabi tu kita tahu dia ni adalah satu orang manusia yang confirm kita boleh percaya dah. Bila kita dah boleh percaya dia, maka baru wujud tauhid yang nombor 3, iaitu as-sam'iyat. Iaitu bila dia sebut saja, dia wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baru kita boleh percaya yang tu. Dia tak sebut benda yang datang daripada hawa nafsu dia, yang datang tu hanyalah daripada Allah Ta'ala. Jadi bila dia sebut datang daripada Allah Ta'ala, walaupun kita tidak hadapinya, kita wajib mempercayai dia. Benda ni logik tak? Logik. Dekat mahkamah, hakim hadapi tak peristiwa tu? Kalau kita kata isu pencurian, saya tak nak sebut isu pembunuhan, isu pencurian. Lagi kena ban. Isu pencurian. Hakim pergi tak waktu mencuri tu, hakim ada tak? Hakim tak ada. Tapi macam mana hakim dapat berikan keputusan? Hakim berikan keputusan berdasarkan kepada saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Saksi tu boleh percaya ke tak? Kalau saksi tu bawa satu dakwaan yang berat, dakwaan yang kita kata major, yang menyebabkan keputusan itu sangat berat, akan diputuskan berdasarkan kepada kenyataan dia, pasti saksi itu perlu dikenal pasti terlebih dahulu. Dia ni boleh percaya ke tak boleh percaya? Kalau dia sebut tu dia boleh percaya, maka apa yang disebut lepas tu boleh percaya. Itu kaedah Asy'ariyah pakai. Jadi kalau kita kenal pasti Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW tu dah boleh percaya, lepas pada tu yang dia sebut kita boleh percaya. Tak payah pening lah. Nak pening buat apa? Betul tak? Itu bab as-sam'iyat. As-sam'iyat ni telinga. Sama', as-sama', telinga. Yang kita dengar kita percaya. Itu as-sam'iyat. Tak ada. Sebab tu soalan saja dengar bila ada orang tanya soalan, macam mana kita melihat Allah dekat akhirat? Saya dah gila, apa benda ni? Kenapa awak nak letakkan kepala otak awak pada isu sam'iyat? Padahal kita dah pada kepala otak kita tu, kita perlu letak pada isu nubuat.
bukan pada isu sam'iyat. Isu sam'iyat tu, isunya dia dah tak ada kemampuan akal. Sebab akal kita ni kita tahu terhad kan. Jadi dah tak ada dah dalam kemampuan akal dah tu. Kita tak payah pergi dekat akhirat nanti pun dekat atas dunia, dekat dalam bab sakaratul maut tu pun macam mana? Kita percaya tak sakaratul maut? Kita percaya sakaratul maut. Tapi kita tahu tak sakaratul maut tu peristiwa apa? Nampak? Betul tu warga dunia. Soalan tu sendiri dah salah. Soalan tu sendiri dah salah. Lepas tu kalau orang bukan Islam tanya kepada kita, mungkin logik lah. Kan? Logik. Sebab dia mungkin tak ada disiplin tu. Jadi bila dia tanya kepada kita, maka kita pasti menjawab dengan cara yang, kalau saya akan jawab dengan kaedah Asy'ariyah pakai tadi. Kita kena pastikan dulu orang itu, Muhammad itu dulu. Kalau Muhammad tu boleh percaya, maka dia boleh percaya.